Hai, Assalamualaikum. Video kali ni Cik Okey nak kongsikan cara buat agar-agar roti. Roti dekat rumah banyak tapi dah nak expired. So Cik Okey jadikan dia agar-agar roti supaya anak-anak minat nak makan. Ambil dalam 4 keping roti, Cik Okey buang dia punya tepi-tepi, bahagian tepi coklat tu kan. Dan Cik Okey potong kecil-kecil dan Cik Okey masukkan ke dalam blender. Kalau potong kecil-kecil dia senang nak hancur. Kemudian tambahkan setengah cawan gula. Yang ni tak berapa manis sangat Kalau korang suka yang manis sikit, lebihkan, letak satu cawan ke. Okey, lepas tu tambahkan setengah cawan air. Okey, letakkan sebiji telur. Satu cawan susu cair. Tak kisahlah nak pakai susu segar ke, susu tin tu ke. Okay, letakkan sedikit esen vanila. Kemudian blendkan sehingga dia hancur macam ni. Okey, Cik Okey dah kisar dia sampai dia jadi macam ni. Kemudian Cik Okey panaskan dalam periuk. Letak aje dalam periuk macam ni. Kemudian masukkan air. Cik Okey letak dalam berapa cawan ni? Cawan setengah air. 2 cawan setengah air. Kita nak cecair ni ada lebih kurang dalam 1000 liter Okey, kemudian Cik Okey masukkan serbuk agar-agar. Mudah pakai ni. Letak je 10 gram sama dengan satu paket. Letak, lepas tu kena kacau ratalah atas api yang perlahan sampai dia mendidih. Sepanjang panaskan ni kena sentiasa gaul supaya dia punya adunan ni tak berketul-ketul. Nanti semakin lama dia akan semakin likat. So kita akan masak sampai dia mendidih kuat lah. Lepas tu macam ni dah mendidih kuat kan. Padamkan api. Okey. Lepas tu kita kena buat agak-agak ni panas-panas Jangan tunggu dia dah sejuk, nanti dia semakin mengeras pula kan. Panas-panas ni kita kena bahagikan kepada 3 bahagian sebab Cik Okey nak buat corak tembikai kan. Dia ada 3 warna. So Cik Okey bahagian kepada 3 mangkuk lah. Ada warna hijau, warna merah, okey, dan satu lagi warna putih lah. Warna yang ni tak payah, warna asal dia ni tak payah nak letak apa-apa warna. Okey, macam bentuk tembikai tu dia kulit dia nipis sikit. Lepas tu ada bahagian warna putih. Okey, lepas tu ada bahagian warna merah. Bahagian warna merah tu kena lebihkan isi apa tu? Isi tembikai kan. Dia kena banyak. So kita bagi ikut ni lah. Ikut dia punya apa tu? Sukatannya. Terpulang lah. Kalau tak nak buat banyak warna pun tak apa. Terus je bekukan yang putih ni. Tapi macam tak menarik lah kalau anak-anak nak makan kan. Cik Okey nak buat bentuk tembikai. Sebab tengok orang buat bentuk tembikai macam cantik je. So Cik Okey letak warna hijau, letak warna merah. Okay, yang satu lagi tu warna putih Cik Okey biarkan. Okey, dah siap ni. Sediakan loyang 8 inci. Kat sini ada tips tau supaya kita punya puding tak melekat. Letak sedikit air. Basahkan loyang tu. Basah-basah macam ni kan. Baru kita tuang dia punya adunan kat dalam loyang 8 inci ni Okey, mula-mula tulang pula. Mula-mula tuangkan kulit tembikai ni. Macam tu. Okay, lepas tu ambil yang bahagian warna putih pula kan. Tuangkan kat tengah-tengah. Nanti dia akan merebak keluar macam tu. Cik Okey transfer dalam macam jak tu kan. Senang lah. Cantik bulatan dia. Kalau mangkuk takut pula Cik Okey ni tangan tak bedung kan. Okey, jadi cantik macam ni. Lepas tu Cik Okey transfer bahagian warna merah ke dalam jak tadi. Cik Okey baru tuangkan dekat bahagian tengah. Tuangkan dengan berhati-hatilah ya. Macam tu. Ni Cik Okey dia tuang sampai habislah. Nampak tak bahagian merah tu? Dia macam tersekat kat tengah-tengah kan. So kita bantu dia tolak ke tepi. Gunakan sudu ke, chopstick ke. Nak guna apa-apa gunalah. Kita tolak dia sampailah balance lah warna dia. Macam terpulang lah kita nak macam mana kan. Macam Cik Okey ni boleh lah ada 3 warna ni kan. Bentuk tembikai menarik sikit anak-anak makan. Yang macam ada belon-belon tu kan, buih-buih tu kena letupkan dia lah, kena cocok-cocok pakai lidi ke apa ke.
supaya dia punya puding tu licin, berkilat, cantik. Kalau ada buih-buih tu nanti kan dia macam kita bila dia dah sejuk dia berlubang tau. Kita punya agar-agar roti tu berlubang. Kalau boleh cocok-cocok lah. Okay, cocok ala kadar je lah. Kita tolak dia. Selagi dia belum keras, kita boleh tolak dia. Kan kalau dah keras kan dah tak boleh nak buat apa pula kan. Okay, lepas dah siap macam ni. Ni masih panas lagi kan. Kita biarkan dia sampai dia dah sedikit keras. Sebab kalau kita angkat sekarang ni, dia masih cair kan. Kan bersatu pula dia punya warna kan. So bila dah keras, dah tak bergerak warna dia, barulah kita transfer ke dalam peti ais. Kalau masuk peti ais cepat sikit dia nak sejuk, nak beku kan. Kalau kita letak kat suhu bilik lambat pula lah nak sejuk. Ni Cik Okey baru keluarkan dari peti ais. Nampak dia dah keras. Nampak tak? Tu ada lubang-lubang sikit tu sebab buih-buih tadi tu lah. Cik Okey tak berapa nak letupkan dia kan. Tapi tak apa, kita yang nak makan dia kan. Okay, dah siap pun puding ni. Sekarang nak dekor lah biji-biji tembikai tu. Sebelum tu Cik Okey nak potong-potong dulu. Senang Cik Okey nak letak biji tembikai tu kat setiap potongan kan. Okay, potong lah macam mana nak potong 4, 6, 8. Terpulang lah kan. Alamak tu dah tersalah tu, terkena hulu pisau tu kan. Kena hati-hati lah Okay, lepas tu Cik Okey letakkan chocolate chip sebagai hiasan untuk biji tembikai. Baru macam menarik kan. Kalau botak aja macam tu macam tak menarik juga. Kalau macam ni ada biji-biji kan, letak coklat, anak-anak pun cepat je, laju je nak makan. Okay, ni puding ni tadi Cik Okey letak setengah cawan gula tau. Dia tak berapa nak manis. Dia manis. Tapi dia kalau kita makan dia dengan koktel ke, sedap lah puding ni kan. Sebab koktel pun sejuk-sejuk. Lepas tu dia manis kan. Kalau macam kita nak makan dia saja, kita lebihkan gula tu. Letaklah 1 cawan gula. Memang baru senang lah, sedap lah, cepat habis. Okay. Ni dia Cik Okey dah siap. Anak-anak pun tak sabar nak makan. Terus je bagi dia orang dua keping tu kan. Tinggal 4 keping untuk Cik Okey nak ambil gambar. Tak sabar-sabar nak makan. Jadilah. Korang ni okay, selamat mencuba yang dah cuba tu jangan lupa komen, bagi tahu dah buat sedap ke tak.